Kemana jatuhnya tumpah fitnah kalau bukan kepada walaun-walaun tit? Yang kita tahu mereka ni modus operandinya sama dengan pemimpin-pemimpin PAS yang lain apabila menfitnah, menyebarkan video-video yang dipotong, tidak menggambarkan keadaan keseluruhannya. Inilah yang dilakukan oleh Ketua Penerangan Parti PAS ya di Gombak kalau saya tidak silap. Jadi fitnah walaun ini, video yang dibuatnya itu sudah pun mencecah 2 juta views. Jadi kita harapkan Menteri Pendidikan YB Fadlinah mengambil tindakan untuk menyaman individu yang telah menfitnah kenyataan beliau tanpa membuat ataupun menyatakan jumlah ataupun video panjang dipotong lalu dibuat fitnah di sana. Inilah perangai-perangai syaitan daripada kaki-kaki penfitnah walaun-walaun PAS. Dan satu lagi, bekas naib Presiden PAS dilantik mewakili Malaysia. Itu antara keputusan terkini daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti berita gempak hari ini. Video fitnah sudah cecah lebih 2 juta tontonan. Banyak komentar maki Menteri Pendidikan. Sedangkan video yang dibuat oleh kaki penfitnah ini hanyalah sebahagian ataupun dipotong pendek lalu dibuat fitnah dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan tindakan saman fitnah harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan ini. Jadi apabila kita melihat kenyataan media ini, satu klip video fitnah yang dimuat naik oleh seorang pemuda PAS mengenai kenyataan Menteri Pendidikan YB Fadlinah Siddiq yang diputar belit kini sudah mencecah 2.4 juta tontonan setakat ini. Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS kawasan Gombak Muhammad Sufi Kamari hanya memuat naik 6 saat sedutan reaksi Fadlinah yang berseluruh tentang pulang awal bagi sesi petang persekolahan semasa bulan Ramadan. Jadi kita tahu video yang disiarkan ini ketika YB Fadlinah cuba ya memberikan respon dengan nada bergurau, tapi dikerat oleh kaki penfitnah, dibuat fitnah, diviralkan, dan ini satu perkara yang amat memalukan. Jadi kenyataan menteri yang juga ahli parlimen nimbung tebal dari PKR berkenaan yang dikerat tidak sepenuhnya disiar. Itu dilihat telah diputar belit oleh pihak pembangkang. Jadi jika diberi kelonggaran sedikit awal di musim Ramadan nanti, para guru, ibu bapa dan pelajar boleh segera balik awal, bersedia dan bersiap sedia untuk berbuka puasa. Jadi ini kata-kata gurauan daripada YB Fadlinah. Katanya, sejak dulu sampai sekarang dulu kisah kunut nazilah. Bukannya ini fitnah, hasutan yang dibuat oleh walaun ini. Ya, sejak dulu sampai sekarang dulu kisah kunut nazari tak bagi hormat orang bukan Islam. Sibuk pasal kaum dan agama lain, tapi kalau untuk pelajar dan umat Islam, para ibu bapa dan guru untuk memastikan lebih banyak ruang masa mereka bersama keluarga semasa petang berbuka puasa itu tak fikir panjang Menteri Pendidikan kita ni nampaknya sembang sufi lagi. Jadi itu antara kenyataan fitnah yang dibuat oleh kaki penfitnah ini. Susulan fitnah tersebut berduyun-duyun warganet dilihat mengecam dan maki Fadlinah serta kerajaan di ruangan komentar platform TikTok Sufi itu. Rata-rata yang dilihat penyokong pembangkang terus menjatuhkan hukum kononnya Fadlinah tidak layak menjadi Menteri Pendidikan serta dituduh citik ilmu agama. Malah pembangkang berharap Fadlinah diganti dengan pemimpin Perikatan Nasional Gombak Setia dari Bersatu Muhammad Hilman Ildam. Walhal pada sidang media di SK Taman Pelangi 17 Februari lalu, Fadlinah berkata sesi persekolahan termasuk kantin sekolah sepanjang Ramadan akan beroperasi seperti biasa sebagaimana bulan puasa bulan sebelum ini. Mengikut garis panduan KPM, sekolah sesi petang yang mempunyai murid dan guru beragama Islam akan menamatkan sesi awal jam 5.30 petang bagi negeri di Semenanjung dan jam 5 petang bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Labuan. Sehubungan itu,
Sebagian netizen mendesak pihak Fadlina mengambil tindakan undang-undang terhadap Sufi yang pernah didakwa menceroboh kediaman rasmi Menteri Besar Selangor pada Januari tahun lalu. Siapa pegawai yang terdekat dengan YB Fadlina, pastikan video ini sampai ke tangan YB. Komen dan banyak maki YB, gesar pengguna X. Jadi itu antara fitnah yang dibuat oleh Sufi ini. Jadi kita mengharapkan YB Fadlina mengambil tindakan ya tegas kepada kaki pon fitnah ini. Tidak boleh dibiarkan. Mereka semakin belajar daripada guru-guru mereka, lebay-lebay yang lain ya untuk menfitnah seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukan adalah tindakan tegas ya harus dilakukan. Alright, perkara kedua, ya bekas Naib Presiden PAS dilantik wakil Malaysia ke Majlis Hukamah Muslimin. Jadi terbaik. Ini adalah keputusan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Iaitu Datuk Muhammad Nakei Ahmad telah dilantik sebagai wakil Malaysia yang baru ke Majlis Hukamah Muslimin yang dipengerusikan oleh Sheikh Al-Azhar Al-Sharif. Nakei diperkenalkan kepada Sheikh Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Tayyib yang juga pengerusi Majlis Hukamah Musliman di Bahrain dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan beliau kemarin. Jadi saya turut memperkenalkan Datuk Muhammad Nakei Ahmad kepada Sheikh Al-Azhar sebagai wakil Malaysia yang baru dalam Majlis Hukamah Muslimin, kata PM Anwar dalam satu kenyataan. Dan Perdana Menteri Anwar juga mengadakan pertemuan dengan Sheikh Al-Azhar Al-Sharif di sela sidang Majlis Hukamah Musliman di Bahrain. Beliau menjadi satu-satunya ketua negara yang berucap di sidang itu. Di pertemuan itu juga kedua-dua berbincang dan menilai kembali pencapaian badan itu selepas pertemuan mereka di Kaherah sebelum ini. Jadi katanya kami dapat menilai semula tahap kerjasama yang telah dipersetujui semasa pertemuan yang berlangsung di Kaherah November lalu, kata Anwar. Pertemuan ini memberi fokus kepada memorandum persefahaman MOU menubuhkan Institut Bahasa Arab di Universiti Sains Islam Malaysia USIM dengan kerjasama Al-Azhar Al-Sharif ya. Selain penawaran beasiswa buat pelajar Malaysia menyambung pelajaran di institusi berkenaan, kami juga membincangkan soal penubuhan secara rasmi Majlis Hukamah Musliman di Malaysia selain menyentuh hal ehwal agama Islam dan institusi Palestin, katanya. Beliau turut mendoakan Sheikh Al-Azhar Al-Sharif dan keluarga terus dikurniakan kesehatan yang berpanjangan, insya-Allah, kata itu antara kenyataan Perdana Menteri kita terbaik. Jadi sahabat semua, itu antara perkembangan yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Khususnya isu pertama, bagaimana seorang walaun kaki fitnah yang belajar menfitnah daripada lebay-lebay, daripada guru-guru mereka. Dan inilah hasilnya. Ya, kerja mereka hari-hari menfitnah, hari-hari tunggang isu bangsa dan agama, hari-hari menghasut. Ya, jadi inilah. Namun sahabat semua, apa yang kita mahukan, Menteri Fadlina Siddiq ya, harus mengambil tindakan tegas kepada kaki penfitnah ini. Ya, jangan dibiarkan dan jangan dilepaskan individu yang menfitnah secara terang-terangan ini. Walaupun mungkin dia sudah padam video itu, ataupun mungkin memohon maaf seperti gurunya Razman Zakaria, ya, apabila kantoi menfitnah minta maaf, kita harapkan saman itu harus diteruskan. Jadi terima kasih. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan apapun cangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.